Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Saya ucapkan kepada semua, terutama kepada Cik Samsul lah kerana sudi berkongsi berkenaan dengan tajuk kita hari ini, dan kepada semua usahawan-usahawan yang ada dengan kita, yang join dengan kita hari ini. Dan kita juga dekat dalam Zoom ni kita akan go to live lah. Jadinya sekiranya ada usahawan yang nak tanya soalan dekat Facebook pun boleh secara live, saya akan tanyakan bagi pihak, dan kepada usahawan yang berada dalam kita punya room ni pun boleh tanya. Boleh kan Cik Samsul? Samsul? Okey, boleh. Saya dah live dah. Yang lain dengar tak? Yang dekat dalam chat room dengar ke dengan clear? Yang ada dekat dalam chat room ni boleh tanya, tak ada masalah. Kita boleh terus tanya dan Cik Samsul mungkin akan boleh jawab direct lah untuk apa-apa soalan. Okey, kalau tak ada apa-apa, untuk pengetahuan semua, Cik Samsul tak ada slide yang akan dikongsi. So, secara sesi terus bertanya lah. Betul. So, Cik Samsul tanpa kita buang masa sebab kita dah lambat. Saya minta maaf juga lagi sekali. So, kalau tak ada buang masa, Cik Samsul mungkin boleh mula. Tengok macam mana. Silakan. Silakan Cik Samsul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nama saya Syamsul Rijal bin Jamil, dan saya merupakan konsultan berkaitan dengan sumber manusia, human resource, dan juga berkaitan dengan industrial relations, berkaitan dengan cara mana anda mengurus pekerja anda mengikut undang-undang di bawah akta pekerja dan juga akta perhubungan perusahaan. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, keadaan kita sekarang ini, terutamanya sebagai majikan, sangat-sangat tersepit. Tersepit itu bukan sekadar sikit-sikit, tapi dah sampai hampir kepada kemuncaknya, di mana tuan-tuan tidak mampu lagi untuk nak membayar gaji pekerja anda. Hal ini ditambah dengan keadaan yang lebih meruncing apabila PKP daripada 14 hari dah mula bersambung kepada 14 hari lagi. Bagi industri player yang besar tidak menjadi isu sekiranya anda adalah dalam golongan ataupun dalam kluster dipanggil sebagai essential services. Tapi bagi mereka yang bukan berada di dalam kelompok kluster ini, bagaimana hal keadaan syarikat ataupun perniagaan anda? Tentunya anda sangat-sangat terkesan kerana banyak perniagaan yang anda buat sekarang ini tidak mampu lagi untuk menjana pendapatan kerana tak boleh berniaga. Pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, saya faham anda terbeban dengan anda punya overhead yang besar. Overhead yang melibatkan gaji pekerja, overhead yang melibatkan kos penyelenggaraan, melibatkan sewa beli pejabat, juga melibatkan kos-kos lain yang mana harus berjalan setiap hari. Sedangkan di tempat kerja anda tidak mempunyai dana yang cukup untuk nak membiayai keseluruhannya itu semua. Apa kita nak buat? Hal yang paling besar melibatkan gaji pekerja. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda tidak mampu untuk nak membayar gaji, apa akan jadi kepada anda ataupun kepada syarikat anda? Itu yang pertama. Yang keduanya, sekiranya keadaan begitu mendesak sekarang ini, bagaimanakah caranya untuk anda menguruskan keadaan ini? Dan inilah dia tajuk perbincangan kita hari ini, menguruskan gaji pekerja di ketika PKP ini berlangsung, dan apakah tindakan-tindakan yang sewajarnya anda sebagai seorang majikan lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya anda sebagai founder ataupun sebagai pemilik syarikat, anda mempunyai sentimen terhadap bisnes anda ataupun syarikat yang anda bina. Tetapi dalam hal yang sama, anda juga kena ingat bahawa Cik Fauzi tak dengar suara saya? Yang lain okey ke? Cik Fauzi teks dia tak dengar suara saya. Okey. Kalau yang lain okey, saya rasa Cik Fauzi kena keluar dulu dan masuk balik semula. Kadang-kadang dia dari segi linkage tu dia ada problem. Okey, saya teruskan tuan-tuan, bagi anda yang mempunyai bisnes, saya faham anda begitu sentimental dengan bisnes anda, tetapi dalam keadaan keuangan yang tidak kukuh, anda kena be practical dan juga be realistic kerana business is just a business.
Kalau tak mampu lagi untuk nak survive, kita terpaksa tutup. Itu hakikat tuan-tuan, walaupun pedih tapi itu hakikat keadaannya. Ceritanya sekarang ni, kalau nak tutup, kita bukan sekadar boleh tutup pintu macam gitu aja. Sebab ada banyak tanggungan yang kita kena tanggung. Kita ada pekerja, kita ada aset, kita ada bangunan, kita ada kontrak dan kita ada banyak perjanjian antara kita dengan supplier, antara kita dengan pembeli dan pembekal dan juga yang lain-lain. Jadi bagaimana kita nak melihat kali ini, kita boils down dulu, kita fokus dulu kepada bagaimana nak mengurus pekerja yang anda ada sekarang. Pertama sekali, ada 4 cara yang mana telah dibenarkan oleh undang-undang. Apa saja yang saya katakan ni tuan-tuan dan puan-puan, saya backup ataupun saya dasari dengan fakta dan juga akta. Tidak saya petik daripada mana-mana kerana bercakap dengan akta bukan auta. Sebab kalau auta ni nak kita senang kan, tapi kalau akta itu dia berfakta dan setiap itu akan ada dia punya sandaran hukum dia daripada mana dia datang. Pertama sekali, sekiranya anda punya masalah membayar gaji pekerja, yang pertama, anda boleh membuat pengurangan gaji. Ini dibenarkan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, pengurangan gaji ini dibuat pada ketika sekarang ini untuk satu tempoh tertentu. Anda harus memberitahu kepada pekerja anda bahawa kita tidak boleh survive dengan keadaan gaji sekarang. Oleh itu, majikan terpaksa memotong dan mengurangkan sedikit gaji anda. Now, sedikit tu banyak mana? Itu isunya. Pertama sekali, sedikit itu mestilah tidak mencecah bawah daripada paras gaji minimum. Berapakah paras gaji minimum? Paras gaji minimum adalah sebanyak RM1,200. Itu paling-paling minimum. Dan tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh potong gaji di bawah paras itu. Kalau kata staf anda gajinya RM1,300, maksimum anda boleh potong adalah RM1,200 dan tak boleh jatuh daripada RM1,200 kerana RM1,200 itu adalah undang-undang yang tuan-tuan tak boleh langgar dan potong bawah daripada jumlah tersebut. Kalau buat juga tuan-tuan akan terikat di bawah Seksyen 99A Akta Kerja di mana anda boleh didenda dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan tindakan penalti sebanyak RM10,000 untuk setiap satu kesalahan. Okey. Jadi hakikat ini pedih. Walaupun terpaksa memotong gaji, tak boleh potong sesuka hati ikut jumlah paras yang kita nak. Ada paras yang dibenarkan oleh undang-undang iaitu RM1,200. Itu minimum. Yang pertama, pemotongan ataupun penolakan gaji ini juga dibuat secara sementara. Sementara bermaksud, tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak bahawa keadaan ini agak bukan sahaja berlanjutan, tetapi kita tidak juga pasti bila ianya boleh berakhir ataupun akan berhenti. Jadi cadangan saya yang sebaiknya adalah tuan-tuan memaklumkan kepada staf sebelum pemotongan ataupun pengurangan gaji ini dibuat, maklumkan kepada mereka yang majikan ataupun syarikat akan kurangkan gaji anda untuk tempoh daripada contohnya bulan 6 sampai ke bulan 12. Selepas bulan 12, pembayaran gaji adalah seperti mana biasa. Okey, sebab apa? Sebab di situlah nanti pekerja juga tuan-tuan harus faham mereka ingin tahu sampai bila gaji dipotong. Sebab tidak semua orang suka gaji dipotong. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cuba potong gaji tuan-tuan sendiri. Apa rasanya? Macam itulah pada pekerja-pekerja pun. Okey, itu yang 1/A berkaitan dengan bila ataupun tempoh masanya itu berapa lama nak dikurangkan gaji. Kalau tuan-tuan tolak ataupun kurangkan gaji mereka ini, tidak memberi tempoh itu, tuan-tuan, you are deemed to be downgrading this employee tau. Tuan-tuan telah menurun taraf mereka ataupun menolak gaji mereka dengan keadaan yang bukan salah mereka. So, it is not justified sebenarnya dalam undang-undang untuk anda menolak gaji dalam satu tempoh yang kekal tanpa sebab yang munasabah. Memang betul dari segi pandemik itu majikan kurang pendapatan. Tapi pandemik ini, even daripada PKP yang pertama pun, kita dah nampak bahawa trend PKP ini sekiranya dia betul-betul boleh melandai, bisnes boleh naik balik semula. Itu yang berlaku pada 2020. Sekitar bulan Jun, Julai, Ogos, September, bisnes dah mula naik balik semula. Walaupun tak mencanak, tetapi dah mula nampak kenaikan. Sehinggalah kita kena balik semula COVID pada awal tahun ini, kita teruduk balik semula. So, apa yang saya nak jelaskan di sini adalah sebenarnya COVID ini ada harapan sembuh.
ada peluang untuk kita berniaga semula. Ada harapan juga untuk kita mendapatkan balik semula apa yang kita selama ini terlepas. Tetapi pada masa yang sama, ada juga industri yang langsung tidak boleh beroperasi seperti itu. Contohnya sekarang ni industri pelancongan yang memang sangat-sangat terkesan dan terduduk. Itu dalam keadaan di mana kita kena tunggu sampai COVID habis, betul-betul clear, barulah orang boleh keluar dan juga pergi melancong. Pun begitu, sama juga ketika PKP pertama, sebaik saja PKP dilonggarkan, orang dah mula berpusu-pusu ke Langkawi dan ke mana-mana saja untuk nak bercuti. Dan ini menunjukkan penanda drastik peningkatan bisnes sebaik saja ianya berakhir, PKP ini berakhir. Now, yang saya sebutkan tadi adalah, kalau nak tolak gaji, make sure gaji itu jangan ditolak bawah 1,200. Yang kedua, sekiranya nak ditolak gaji tersebut, mesti ada timeline, mesti ada time frame bila masa tempoh yang digunakan untuk nak menolak gaji tersebut. Kerana sebaik sahaja PKP habis, gaji akan dibayar seperti mana biasa. Tuan-tuan dan puan, yang saya sampaikan yang kedua tadi itu merupakan sebahagian daripada kes di Mahkamah Industri berkaitan dengan penolakan gaji bertempoh atas sebab tertentu. Okay? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berkaitan dengan isu kalau majikan tak nak pekerja ni lagi disebabkan kerana kewangan yang semakin sendat dan juga semakin meruncing, boleh tak majikan mengurangkan ataupun memberhentikan pekerja? Jawapannya boleh, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana ini dipanggil sebagai retrenchment ataupun penghematan tugas. Retrenchment ini adalah, anda semua maklum, kita terpaksa memberhentikan staff disebabkan kerana tidak ada pekerjaan ataupun tidak ada job lagi dah. Salah satu contoh yang terbaik adalah industri perhotelan. Kalau tuan-tuan tengok, sama ada hotel kecil ataupun hotel besar, resort kecil ataupun resort besar, masing-masing dah mula menutup tingkap, menutup pintu dan mengemas katil dan bungkus terus dalam keadaan yang mana mereka tidak boleh sustain. 5-star hotel dah lama dah tutup kerana mereka tak boleh nak sustain dia punya overhead yang besar. Bahkan yang kecil-kecil ni masih lagi ada tetapi dikurangkan pekerja mereka. Pengurangan pekerja ini dibenarkan tuan-tuan dan puan, tetapi juga harus mengikut pampasan ataupun cara pembayaran yang betul. Pengurangan ataupun pengecilan gaji ini dan juga retrenchment ataupun penghematan tugas ini, kalau tuan-tuan nak buat, tuan-tuan mestilah terlebih dahulu memohon kepada Jabatan Tenaga Kerja ataupun JTK terhadap proses ini dibuat dan tuan-tuan haruslah mengisi borang PK. Dulu borang PK ni secara fizikal, Nijam dah ada dia punya software dan tuan-tuan dah boleh download dia punya borang ini dan boleh mengisi dan juga kemudian scan semula, hantar semula ke JTK untuk kelulusan. Borang ini, tuan-tuan dan puan, hendaklah disampaikan kepada JTK, diserah kepada JTK 30 hari ataupun sebulan sebelum daripada proses retrenchment ataupun proses pengurangan gaji ini dibuat. Oleh yang demikian, tuan-tuan kena faham bahawa selagi tak selesai borang ini dihantar, maka jangan dibuat dulu. Kenapa? Kerana anda boleh terlibat dengan keadaan di mana anda tidak mengikuti proses dan cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Okay? Ini adalah sebahagian daripada bagaimana Jabatan Tenaga Kerja ingin memantau bahawa setiap pekerja yang ingin diberhentikan atas sebab-sebab yang saya sebutkan tadi dibuat secara betul oleh syarikat dan juga oleh majikan mereka. Okay? Ini pemantauan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, anda diberikan layoff. Layoff ini bermaksud anda dipendekkan waktu kerjanya. Biasanya 10 hari ataupun katalah sebulan 26 hari anda datang bekerja, tapi sekarang anda hanya datang 10 hari ataupun 14 hari saja berbanding dengan keadaan biasa. Ini juga boleh dibuat yang mana bila hari bekerja itu kurang, maka anda punya gaji juga dikurangkan. Ini dipanggil sebagai layoff. Okay? LAYOFF, layoff. Yang mana anda dibenar untuk nak membuat demikian, mengurangkan gaji pekerja dengan mengurangkan masa bekerja mereka.
Tetapi ingat, masih lagi jangan jatuh di bawah paras gaji 1,200. Kalau gaji yang dah 3-4 ribu tu tak ada masalah sangat. Okey. Kemudian itu yang keempat. So saya ulang balik semula. Yang pertama adalah anda boleh menolak gaji pekerja secara sementara bagi menguruskan keadaan kewangan anda akibat PKP ini, yang mana tidak ada job masuk, yang mana tidak ada sale masuk, dan anda masih lagi nak retain ataupun nak sustain pekerja anda supaya masih lagi bersama-sama dengan anda. Itu yang pertama, dibenarkan. Yang kedua, anda sekiranya terpaksa dah tak boleh nak buat apa lagi dah buat macam-macam dah, tetapi masih lagi tak mampu untuk nak membayar gaji pekerja anda disebabkan kerana PKP ini, maka anda boleh memberhentikan mereka dengan sebab istilahnya retrenchment ataupun penghematan tugas. Okey, jadi anda boleh pilih sesiapa yang anda rasa tugasannya tu bertindih ataupun redundant, maka anda boleh pilih mereka sebagai calon untuk nak diberhentikan. Mungkin tak semua, kerana ada key person ataupun ada mereka yang memang sangat penting dalam syarikat, itu dikekalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga melibatkan apa tadi? Lupa dah. Layoff. Layoff bermaksud anda kurangkan ataupun kecilkan masa bekerja staf anda, dan pada masa yang sama gaji mereka pun anda kurang dan kecilkan. Tapi ingat, dia sama macam yang pertama mula-mula dulu, jangan bawah daripada 1,200. Dan yang terakhir adalah kes yang melibatkan yang mana anda tidak ada, anda nak, yang keempat apa saya lupa dah. Okey, tak apa. Sementara itu saya buka dulu, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada sebarang soalan. Silakan kalau Cik Ain boleh bantu saya dari segi membacakan soalan-soalan tadi. Okey, ada soalan daripada Faiz ni, dia tanya, bagaimana pula dengan setengah syarikat yang suka mengeluarkan memo backdated tetapi arahan baru saja keluar semalam tapi backdated pada 1 Januari. Let's say the situation macam tu. Contoh macam hari ni bagi tahu tapi memo tu the last month ke, situ macam mana? Sebab tak ada saya nampak. Itu sangat tak seronok tu namanya. Tapi saya tahu ada isu macam ni. Banyak juga yang saya dengar lah, kawan-kawan saya pun ada masalah yang macam ni. Macam syarikat mengeluarkan backdated memo. Macam tu. Dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan, HR kena mainkan peranan. Sebab di belakang tindakan-tindakan ini adalah tindakan yang dibuat oleh HR, didalangi oleh top management. Yang mana saya faham, sebab saya pernah berada di dalam situasi yang sama. HR pada masa yang sama kena menjaga kemaslahatan pekerja. Kenapa majikan buat macam itu? Sebab majikan nak memberhentikan pekerja ni dengan kadar yang cepat. Okay? Sebab tu dia backdated sebulan awal. Walaupun majikan berbuat demikian, majikan tetap salah kerana apabila contohnya anda nak memberhentikan pekerja secara retrenchment ini 30 hari lebih awal. Anda keluarkan surat backdated 30 hari, katalah daripada bulan Jun, bulan Mei dah keluar. Padahal benda tu baru nak buat sekarang. Itu tak boleh dikira. Sebab apa? Sebab anda akan mengemukakan dan submit borang PK kepada JTK. Borang itu akan sampai kepada JTK pada tarikh yang lain daripada tarikh backdated. Jadi borang punya tarikh itu yang akan digunakan rather than anda punya surat yang backdated tadi. Dan sekiranya sebagai pekerja anda melihat dan merasakan ada inconsistency ataupun discrepancy dalam surat-surat ini, surat cara ini, anda boleh majukan dan boleh memfailkan kes ke Jabatan Tenaga Kerja ataupun Jabatan Buruh berkaitan dengan hal ini, dan tentunya majikan akan dipanggil. Dan kalau majikan tak datang ke JTK, tentunya juga dan saya pasti JTK akan datang ke syarikat anda. So yang kedua tu kalau dia buat, berhati-hati. Sebab normally kalau dia sampai ke syarikat anda memang sangkut. Silakan Puan Ain. Ya, ada soalan daripada Cik Isa Mansur. Mungkin soalan tadi yang saya tengoklah. Soalan ni mungkin Cik Samsul juga ada cakap, which is gaji minimum adalah 1,200. Bermaksud dia orang tak boleh potong gaji less than 1,200, betul? Ya, betul. Pemotongan gaji perlu dimaklumkan kepada pekerja dan ada satu jangka masa yang ditetapkan
Which is jangka masa tu adakah perlu sebulan ataupun lebih, which is tak boleh kurang daripada sebulan atau apa macam mana? Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi anda yang ingin mengurangkan gaji pekerja anda, pertama sekali anda boleh buat. Yang kedua, anda kena tengok berapakah gaji mereka sebulan. Kalau gaji mereka melebihi atau melebihi 1,500 ataupun 2,000 ke atas, tidak menjadi isu, anda boleh buat. Kerana pemotongan itu tentunya tidak akan cecah kepada 1,200. Saya faham pada peringkat awalan dulu PKP ada majikan yang potong sampai 60% tau gaji. 70% pun ada, saya tahu. Dan tindakan itu salah. Tindakan itu salah. Kenapa salah? Pasal dia dah langgar undang-undang. Kat mana undang-undangnya? Undang-undangnya adalah Wage Council punya Wage Council apa cakap Melayu? Wage Council lah, yang mana dia telah digazetkan bahawa gaji minimum di Malaysia ini untuk rakyat Malaysia adalah 1,200. You go lower than that, anda sebagai majikan, ceritanya salah. Anda dah langgar ketetapan yang telah dicapai oleh kerajaan dan undang-undang. Jadinya kalau nak tolak boleh, make sure tak lebih daripada 1,200 dan masa tu berapa panjang masanya. Again, dia bergantung kepada anda punya projection sebagai syarikat, melihat kepada bisnes anda ni sampai mana anda boleh bertahan. Contohnya, contoh yang saya berikan tadi daripada bulan 6 sampai ke bulan 12. Sebab anda boleh nampak lagi 6 bulan ini kebarangkalian anda nak pick up balik semula, sale dah mula masuk dan anda hopefully by bulan yang ke-7 kita dah boleh recover dan jalan bisnes macam mana biasa. Tapi dalam tempoh 6 bulan yang sekarang ini ternyata keadaan bukan saja sukar tetapi dia tak banyak membantu syarikat ke arah nak membayar gaji seperti mana biasa. 6 bulan. Itu 6 bulan dalam keadaan perkiraan bergantung kepada industri masing-masing. Mungkin ada yang lebih awal, tak sampai 6 bulan atau mungkin ada yang lebih daripada 6 bulan. Contohnya sampai ke 8 bulan, mungkin ada yang sampai setahun. Asalkan tuan-tuan mempunyai pekerja yang anda kekalkan, sekiranya mereka masih ingin bersama dengan syarikat, maka itu antara jalan yang terbaiklah. Okay. Encik Samsul, ada soalan daripada Facebook ni, Facebook Live, kita tengok daripada Puan Rosita Romli katanya, macam mana pula dengan kita yang cutikan pekerja tanpa gaji, boleh ke? Macam tu. Cutikan kerja tanpa gaji merupakan satu tindakan yang salah. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, unpaid leave ni, dia tidak ada dalam akta tau. Dalam akta ada cuti-cuti yang telah digazetkan dalam akta kerja, ada cuti tahun, ada cuti sakit, ada cuti hospital, ada cuti bersalin, ada cuti hujung minggu, ada cuti public holiday. Now, sebelum tuan-tuan, saya faham, ada majikan yang mencutikan pekerja mereka tanpa gaji. Soalannya boleh ataupun tak? Tak. Saya ulang balik semula, jawapannya tak. Sebab apa tak? Pertama sekali tuan-tuan, anda ada annual leave ataupun contohnya cuti tahun. Cakap Melayu cuti tahun. Sebelum anda pergi kepada cuti tanpa gaji tadi, gunakan cuti tahun tadi tu. Dalam hal ini anda lebih banyak kena berkomunikasi dengan anda punya staff, katakan kepada mereka bahawa kita tak mampu nak bayar gaji awak. Apa yang boleh dibuat sekarang, saya ataupun anda semua akan pergi menghabiskan anda punya cuti tahun. Cuti tahun ni ada yang 8 hari, ada yang 10 hari, 12 hari, bergantung kepada anda punya years of service. Dah berapa lama berkhidmat. Okay, suruh mereka gunakan cuti tahun itu dan habiskan. Maknanya ada yang dapat 8 hari, ada yang dapat 12 hari. So majikan tak payah dia tak payah datang kerja, gaji macam biasa dan tak ada isu dari segi tolak gaji. Sebab bila anda unpaid leave ni satu keadaan yang sebenarnya salah dari segi undang-undang. Yang saya sebutkan tadi ada 3-4 tadi tu, salah satu daripadanya adalah layoff. Layoff ni kalau anda rasa anda punya kerja tak dapat nak dibuat macam mana biasa, kurangkan masa bekerja, kurangkan gaji, apply dengan JTK menggunakan borang PK. Yang itu betul. Tapi kalau tiba-tiba pergi cutikan orang tanpa gaji, itu jawapannya salah. Silakan Puan Ain. Ada satu soalan daripada kita punya chat room ni, daripada Puan Azian. Kalau taska nak collect yuran pun parents tak dapat nak bayar penuh. Jadi pekerja taska terpaksa dibayar gaji separuh dan cuti separuh lagi.
macam 2 minggu kerja, 2 minggu cuti lah. Jadi benda tu boleh ke? Dan itu kan kalau macam apa yang Cik Samsul terang itu macam lay off, betul tak? Betul, itu adalah lay off. Tapi dia punya masa bekerja masih lagi tetap sama. Contoh 7.30 sampai pukul 6 petang. Hari yang sama. Cuma dia 2 minggu kerja, 2 minggu cuti. Itu boleh masih lagi lay off lah. Ya, itu masih jatuh dalam kategori lay off. Yang kita akan tengok adalah bukan jam bekerja tetapi hari bekerja. Kerana mungkin sebelum ni yang saya sebutkan tadi anda bekerja 26 hari. Jadi bila lay off ni anda hanya bekerja 14 hari saja ataupun katalah separuh daripada itu. Walaupun satu hari itu anda bekerja macam biasa antara 8 ke mungkin 12 jam dan mungkin ada overtime yang untuk 12 jam tadi itu. Jawapannya itu adalah lay off dan kalau sama nama puan yang berkaitan dengan taska tu, saya rasa lebih baik puan kena isi borang fikir dan mohon kepada JTK secepat yang mungkin. Tak ada masalah. Puan boleh buat online pun dah sekarang. Okey. Okey. Saya baca dekat chat room ni dia dah faham lah. Cuma saya rasa tak. Kalau ikut chat room ni ada lagi soalan, ni bukan soalan lah, dia macam meluahkan perasaan lah. Kalau HR dah nasihatkan CEO tapi CEO tu tak nak dengar pun. Dia dia letak surat potong gaji tu minta persetujuan staff tapi backdated. Tapi bila staff minta dia tarik yang ni, dia pula tak nak sign. So benda-benda yang macam tu lah selalu isu macam ni. Jadi. Okay. Untuk HR ni, jangan bimbang. Saya pernah menjadi HR dulu dan saya tahu dan saya juga pernah berdepan dengan CEO yang kepala batu besar, kepala dalam ada duduk. Dia jenis macam tu pun saya pernah jumpa. Apa yang boleh saya nasihatkan adalah jika anda ada Akta Kerja 1995, sila buka Section 99A. Section 99A ni adalah penalty clause. Penalty clause ini bermaksud sekiranya terdapat pelanggaran syarat-syarat di dalam Akta Kerja, maka majikan boleh didenda sebanyak RM10,000 bagi setiap satu kesalahan. Now, dalam hal ini, anda sebagai HR boleh kemukakan kepada CEO tadi tu, bos, kiranya bos tak nak buat, saya tak ada masalah. Bos tengok, satu kesalahan kita buat RM10,000. Kita nak buat retrenchment untuk 30 orang. 30 kali RM10,000. Kalau bos kena, bos jangan cakap saya tak payung. Saya dah cakap benda ni awal-awal, bos tak nak buat, bos nak suruh saya buat benda yang bos nak buat, saya buat. Tapi kalau datang JTK, kalau datang orang daripada MITI, kalau datang daripada orang JKKP ke, ataupun even kalau polis pun sekali datang, bos jawablah pantun 14 kerat yang datang. Saya akan cakap, saya ikut arahan bos. Sebab bos tak nak dengar saya pun cakap. Itulah dia puan, silakan. Okey, Cik Samsul, macam sekarang kan dalam tempoh darurat ni kan, Puan Ruzizan tanya, ada ke still lagi follow akta walaupun dalam keadaan darurat ni? Ke akta tu dah bertukar ke atau macam mana? Akta yang mana? Akta, dia tak ada mention akta yang mana tapi mungkin akta yang diterangkan ni kot. Adakah dia masih sama? Baik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, akta yang ada sekarang ni, walaupun kita ni darurat untuk parlimen bersidang. Yang lain masih lagi jalan macam biasa. Kalau darurat betul, ada macam komunis dulu nak pergi 7-Eleven pun tak lepas. So apa yang ada sekarang, undang-undang yang ada ni masih lagi dipakai dan masih lagi digunakan. Tuan-tuan dan puan jangan bimbang. Kita masih lagi mengutamakan hak-hak, terutamanya hak pekerja yang sentiasa akan ditindas oleh majikan apabila majikan merasakan tersepit. Pada masa yang sama, memang majikan tersepit, jadi tindakannya adalah tindakan yang betul-betul kena ikut undang-undang. Sebab kalau tuan-tuan salah dari segi tindakan anda sebenarnya telah menganiaya orang lain. Kita tak suka dianiaya, so janganlah buat begitu pada orang lain. Kita ada staff yang mungkin gajinya tak adalah besar mana, tapi mereka pun perlu hidup seperti mana kita juga. Kita mungkin ada bisnes yang kita jatuh sampai ratus-ratus ribu, tetapi kita masih lagi mampu untuk nak makan nasi dengan anak-anak. Tapi ada staff kita yang kalau terkesan dengan keadaan yang sekarang ni tak ada kerja, dia nak makan pun tak ada. So bukanlah maknanya saya nak terlalu membela sangat pekerja. Pada masa yang sama, saya tahu banyak majikan yang susah. Pada masa ini juga, tuan-tuan dan puan, kita punya fraternity ni ataupun kita punya kebersamaan antara majikan dengan majikan ni sangat-sangat perlu. Kerana tuan-tuan punya bisnes sekarang nak kena di diversified tau.
tak boleh lagi seperti mana anda ada sekarang. Kita dah kena saling bekerjasama dengan bisnes-bisnes lain ataupun dengan syarikat-syarikat lain supaya kita masih boleh terus bernafas. Silakan Puan. Okey, Syamsul, macam ada, ini saya punya abang sedikit lah. Dia dibayar gaji memang kurang daripada 1,200. Bos dia cakap time gaji ni bayar ni, so nanti 15 hari bulan akan bayar lagi dia balance. Tapi 15 hari bulan pun tak bayar dia balance. So apa boleh ke macam tu sebenarnya? Tanpa ada memo. Tuan-tuan dan puan, isu gaji ni jelas di dalam akta di bawah section 18 dan juga section 19. Sila rujuk section ini. Yang mana majikan kena bayar gaji paling lambat sekurang-kurangnya 7 hari bulan yang ke depan. Kalau majikan janjikan pembayaran dibuat separuh-separuh, 15 hari awal bulan dan 15 hari bulan, itu tidak menjadi masalah asalkan di dalam tempoh sebulan tadi. Masalahnya adalah apabila majikan tidak membayar gaji. Lambat satu hal lah, tapi culas tak nak bayar tu hal paling besar. Kerana apa? Kerana majikan dah langgar undang-undang. Sekiranya itu berlaku, maka pekerja tadi tu sila rujuk dan memfailkan kes anda ke JPK, Jabatan Tenaga Kerja di Wisma Persekutuan, dan kalau di Johor Bahru ni di Menara Ansar. Okay? Dan anda juga boleh terus hubung ikut talian phone pun boleh, dan anda boleh failkan kes anda. Sila bertindak cepat. Okay. Cik Samsul, saya nak tanya, kalau waktu sekarang ni kan yang memang perniagaan pun tengah struggle, dan bos minta pekerja tu yang resign. Macam tu kita sebagai pekerja memang kena resign ke ataupun macam mana? Terima kasih Puan. Bos suruh minta resign, sebab yang paling utama sekali adalah dia tak nak bayar. Dia tak nak bayar pampasan ataupun faedah penamatan. Tuan-tuan dan puan, sekiranya majikan tidak mampu untuk nak terus sustain dengan pekerja mereka, maka tindakan retrenchment ataupun penghematan tugas tadi itu adalah jalan terbaik. Dan secara undang-undang ni juga, apabila retrenchment berlaku, maka majikan kena membayar pampasan kepada pekerja berdasarkan kepada years of service dia terhadap gaji terakhir. Kemudian dia akan dibayar juga dengan baki cuti tahun yang masih belum diambil, yang kedua. Dan yang ketiga, majikan harus membayar notis kepada pekerja tadi itu, dan jumlah notis itu bergantung kepada notis yang anda ada. Atau ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, bergantung kepada jumlah years of service juga. So majikan kena bayar beberapa perkara kepada pekerja sebelum pekerja ini boleh dilepaskan dalam kategori retrenchment. Tetapi apabila majikan meminta, contohnya, Cik Ain, saya nak awak resign besok pasal kita punya company tak boleh nak sustain. Tindakan yang terbaik untuk Cik Ain ataupun mana-mana staff yang ada adalah, bos, saya kenapa nak resign? Saya tak nak berhenti pun. Saya tak boleh nak bayar, Mak. Kalau bos tak boleh nak bayar, bos kena apply retrenchment. Pergi kat JTK, apply borang TK, bayar kita orang punya pampasan, kita orang akan berhenti. Itu management punya hal, Mak. Lu apa hal lu kasih bayar lah. Orang tak mau berhenti. Kaedahnya begitu. Okay? Silakan Cik Ain. Okey, ada soalan dekat dalam Facebook Live ni. Dia tanya, dalam tempoh lockdown ni soalan daripada Puan Zakia, Mama Ali, dalam tempoh lockdown ni, adakah majikan perlu juga bayar pekerja yang bergaji jam? Bayar gaji ni tetap kena sebenarnya. Lockdown ke, smackdown ke, uptown girl ke, semua kena bayar. Sebab gaji tak boleh tidak kena bayar sebab orang nak makan. Gaji hari, gaji jam, gaji bulan tetap kena jalan. Tetapi kita kena faham ketika lockdown kerja tak dibuat kan. So macam dia orang pun tak ada income. Ya, bisnes sekarang yang tengah memang tutup ni kan, dia orang pun tak ada income nak bayar gaji pekerja tu. Tu macam mana? Memang dia orang pun sebagai pekerja, bos sendiri ataupun perniagaan ni sendiri, dia orang pun tersepit. Dia orang pun tak ada sources nak bayar gaji pekerja. Untuk makluman, bagi mereka yang biasanya membayar gaji secara jam ataupun secara harian ini, mereka ini adalah casual worker tau. Mereka bukan berkontrak dengan majikan. Beza dengan mereka yang bergaji bulan,
dan bergaji minggu ni ataupun kontrak workers ni, mereka memang dah dijamin akan dapat pembayaran setiap bulan. Bagi mereka yang casual worker ni kalau dia datang, dia buat kerja, dia dapat. Kalau tak ada, tak ada. Dan dia juga dibayar ikut jam. Nah, dalam hal ini, majikan tidak menjadi bebanan kerana tidak ada kerja. Kalau tak ada kerja, dia nak datang pun apa benda dia boleh buat. So, majikan tidak ada kewajipan lah untuk nak membayar gaji mereka yang statusnya bukan kontraktual tetapi casual workers. Okey, saya nak terangkan tuan-tuan. Ada jenis-jenis pekerja tau. Satu, casual workers, mereka yang tidak ada kontrak, yang tidak ada apa-apa. Datang hari ni, kerja hari ni, berapa jam kerja tadi? 10 jam. Bayar gaji dia 10 jam. Balik. Besok dia nak datang, tak datang sudah. Majikan tidak ada apa-apa connection ataupun ikatan dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah part-time. Pekerja sambilan. Pekerja sambilan, dia tak sama dengan casual. Pekerja sambilan, dia datang ke majikan, register sebagai pekerja, EPF sokso majikan bayar, tetapi waktu bekerja mereka ni lebih pendek berbanding dengan pekerja yang tetap. Okay. Yang ketiga adalah pekerja tetap, yang mana dia macam kita ni lah, masuk kerja macam biasa, 8 jam satu hari, bayar gaji bulan. Okay. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini antara beza kenapa kita nak bayar gaji pekerja yang casual dengan gaji mereka yang secara bulanan. Okey, Cik Syamsul, kalau macam apa yang Cik Syamsul terangkan ni nampak macam orang kata macam asyik lebihkan pekerja je. Kita ni yang buat bisnes ni dah tak ada gaji dah pun. Macam mana pula opinion ataupun pandangan Cik Syamsul sendiri? Bagi syarikat yang dalam keadaan sasak sekarang ni, terdesak, tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda terpaksa untuk nak menutup bisnes anda secara separuh, bukan keseluruhan, anda terpaksa lakukan itu, maka anda harus lakukan itu. Contohnya anda membuat beberapa produksi, anda buat production kuih. Ada 3-4 jenis barang yang anda buat. Kalau tak boleh jalan yang itu sekarang ni disebabkan kerana COVID, anda terpaksa tutup production kuih anda tadi tu dan terpaksa memberhentikan anda punya staff. Berhentikan staff anda secepat yang mungkin kalau anda tak mampu nak tanggung. Sebab tu saya kata tadi, anda sebagai founder, anda juga kena bijak merancang bagaimana anda punya business flow yang akan datang another 6 months. Anda tengok tak apakah anda punya hakikat perjalanan perniagaan untuk 6 bulan yang akan datang ni? Dia mampu tak untuk nak survive? Atau anda perlu modify tak supaya dia lebih sustainable untuk another 6 months? Perkiraan inilah nanti akan menentukan sama ada pekerja anda itu anda akan simpan atau anda akan lepaskan. Kebanyakan SME yang saya tengok, dia tidak ada membuat projection ini. Dia mengandaikan besok itu akan keluar mentari, menyinari dan lebih terang daripada yang semalam. Hakikatnya tak. Kalau hakikatnya besok itu mendung yang membawa awan larat yang membanjiri semua tempat, nak berniaga pun tak boleh, macam mana keedahnya? So, sebagai founder, sebagai majikan, sebagai pemilik syarikat, anda kena buat projection ini dan juga kena nilaikan berapa lama anda punya financial dalam poket anda boleh sustain anda punya staff. Kalau agak-agak sebulan, dah boleh dah buat keluar surat sekarang. Okay, silakan Puan. Okey, saya ada soalan. Dia minta identiti ni dirahsiakan. Dia adalah seorang pekerja tetap, tapi syarikat dia minta dia tanda tangan surat yang minta dia daripada tetap tukar kepada kontrak. Dan secara verbalnya dia cakap bahawa bila dah tukar daripada tetap kepada kontrak tu tanpa ada pembayaran pampasan dan nanti dia orang company tersebut akan ambil dia semula. Macam tu macam mana? Boleh ke? Daripada segi Kalau tuan-tuan pernah dengar lagu Janji Manismu kan? Itulah cerita dia. Tapi itulah mungkin keadaan syarikat tu pun tersepit yang menyebabkan bila dia tetap ada banyak yang dia orang kena bayar, so dia jadikan sebagai kontrak. Mungkin boleh kurangkan dia punya tu. Tapi disebabkan itulah sebagai tengok opinion side daripada pekerja dan juga company itu sendiri. Macam mana? Tuan-tuan dan puan, saya percaya anda sebagai pemilik syarikat, anda ada balance sheet anda tahu. Anda akan ada imbangan dari segi unjuran pendapatan anda, dan anda juga akan nampak dari segi dokumen dan juga akaun anda ini berapa lama anda boleh sustain.
Dan saya faham bila ada majikan yang cuba nak menukar status pekerja daripada tetap kepada status katalah fixed term. Penukaran status ini juga bukan sekadar bertukar status tau. Dia akan bertukar dari segi pengurangan hak anda sebagai pekerja. Contohnya, anda ada cuti tahun. Katalah 12 hari. Anda dapat annual leave. Anda dapat cuti bersalin. Anda dapat cuti masuk hospital. Itu kalau dalam keadaan tetap. Tetapi sekiranya anda dikonvertkan ataupun anda ditukar status kepada pekerja kontrak, katalah dia daripada yang biasa pencen 55 tahun, anda dikonvertkan menjadi year to year basis punya kontrak, setahun. The moment anda pergi kepada kontrak itu, anda akan terhilang semua sekali hak-hak anda yang daripada kontrak yang lama. Maknanya anda punya hak akan di so-called jeopardize terhadap keadaan penukaran status tadi itu. Anda rugi to the core. You really lose to the core kerana anda tidak akan dapat apa-apa yang lebih baik berbanding dengan sebelum ni. Dia akan menggula-gulakan keadaan dengan kata-kata lepas PKP, okey nanti kita ambil balik semula serap. Kalau majikan itu bijak dari segi dia punya imbangan dagangan perniagaan dia akan nampak kerana ni tak payah nak tukar status pun. Tak perlu pun nak tukar status. Silakan Puan. Macam ada yang cakap lah memang dia sebagai pemilik syarikat, memang dia sendiri pun tak ada gaji nak bayar pekerja. Dia sendiri pun tak ada gaji, akaun dia memang sangat teruk. Kalau macam tu dia macam mana keadaan dia tu? Macam itulah. Kesian pemilik syarikat ni. Dalam sebab keadaan darurat sekarang yang bisnes pun tak boleh nak buka, so dia pun tak dapat nak menjalankan bisnes tersebut. So dia memang terpaksa memberhentikan pekerja. Memang dia tahu bila dia dengar ni ada akta-akta yang memang dia dah langgar. Tapi itulah daripada dia menyimpan pekerja tersebut, dia berhentikan sebab dia sendiri pun dah tak ada income. Nak berhentikan tak salah tuan. Anda boleh buat, tinggal lagi anda kena buat cara betul, tu je. Dari segi nak membayar pampasan, mungkin itu pun tak ada duit juga, saya faham. Dan pada masa yang sama, ini antara benda yang JTK juga nanti akan boleh pertimbangkan. Anda boleh juga bincangkan dengan pekerja anda dari segi bagaimana anda nak membuat pembayaran yang ada. Banyak majikan sekarang ini yang sebenarnya berbanding majikan dengan pekerja, majikan banyak makan tulang. Yang banyak makan daging anda punya staff, sebab yang nak sustain bisnes adalah majikan. Staff dia tak tahu apa, yang dia tahu setiap bulan dia dapat gaji walaupun dia tak pergi kerja disebabkan kerana PKP. Itu belum cerita lagi staff yang memang langsung tak buat apa-apa kat rumah dan mengharapkan semata-mata. Tak semua orang boleh bekerja di rumah tau. Tak semua kerja tu boleh dibuat di rumah. Bagi yang work from home, apa benda you boleh buat kat rumah kalau memang tak ada benda kerja kat rumah? Ada contohnya taska, mengasuh anak-anak. Dah kalau memang kerja kat rumah, anak siapa yang nak dia asuh? Memang dia kena pergi kerja. Dan disebabkan kerana PKP, kita nak buat kerja, macam mana bosses nak bayar gaji anda? So itu betul, dilema yang memang sekarang ni berlaku. Tinggal lagi tuan-tuan dan puan, yang saya nampak adalah pertama sekali anda kena melihat dari segi berapa overhead cost anda daripada cost membayar gaji kita tadi. Sebab dia memang sangat-sangat sensitif. Kalau anda terpaksa maintain ataupun boleh negotiate dengan staff anda kurangkan gaji, sila buat. Sebab staff pun faham. Kalau dia nak berkeras dengan gaji yang dia sekarang, katalah gaji dia 2,000. Saya minta tolong awak kurangkan gaji sikit boleh tak? Jawapannya tak boleh bos. Saya tetap nak 2,000. Bos tak bagi saya 2,000, saya pergi lawan kes ni kat JTK. Kalau orang macam tu jawapannya memang, kalau bagi pada saya tahulah macam mana nak diselesaikan. Sebab orang macam ni dia tak memahami keadaan syarikat. Time susah, bukanlah kita nakkan pekerja kita susah, tidak. Tapi sama-sama memahami situasi sekarang. Situasi ni terkesan untuk semua orang. Itulah macam sepanjang sesi ni yang saya nampak banyak lebih kepada pekerja. Macam mana pula dengan side majikan yang dah memang, saya cakap lah, diorang tinggal gali-gali tanam diri macam tu je. Diorang sendiri pun dah tak boleh nak buat apa sepanjang tempoh lockdown, PKP, semua tu. Bahkan diorang sendiri pun, perniagaan diorang pun tak berjalan, terpaksa switch pun masih lagi
Itulah, susah nak cakap. Ya, bagi para usahawan, terutamanya SME, saya faham tuan-tuan dan puan-puan, atas apa barang yang sekecil mana pun yang tuan-tuan niagakan, dia tetap perniagaan. Tinggal lagi sekarang ini sebagai peniaga, kita harus sedikit keluar daripada kepompong kebiasaan. Yang contohnya, saya nak kongsikan. Kalau dulu kita pergi pasar membeli ikan, sekarang kita tak membeli ikan di pasar, tapi kita membeli ikan daripada WhatsApp group yang menjual ikan yang dah siap siang, yang baru naik, gambarnya ditunjukkan dan kita order daripada situ. Yang kita tahu, kita akan bayar online dan ikan datang ke rumah kita. Tanpa kita kenal pun siapa nelayan, siapa peraih, siapa yang jual dan siapa yang pergi siang ikan tu. Yang kita nampak mungkin adalah budak dispatch motor yang hantar ataupun budak-budak Grab yang hantar. Now, sama juga dengan apa saja, contohnya kawan saya jual karipap. Memang karipap tu biasa dijual tepi jalan, tapi dia packagekan karipap itu dengan beberapa kuih lain. Dan pada masa yang sama, dia jual online dan dijual di dalam community dalam WhatsApp. Yang mana kalau ada nak buat, memanglah tak boleh buat majlis kan, tapi yang mana yang dia boleh jual secara frozen, antara benda-benda yang dimodifiedkan asalnya itu kepada benda yang sedikit berbeza daripada yang terdahulu. Ada bisnes yang boleh kita buat begitu, tapi ada bisnes juga yang masih maintain dia punya keadaan yang asal. Contohnya nak potong rumput. Memang di bisnes kontraktor potong rumput, takkan nak potong rumput online. Kan, mana ada orang potong rumput online. So, ada tak nak kena tunggu juga PKP habis. So, dalam pada nak menunggu PKP ni, dia punya tukang potong rumput gambar-gambar ni nak buat apa? Itu keadaannya. So, bila itu hal berlaku, maka sebab tu saya kata tadi, majikan ataupun founder ni kena melihat, anda kena melihat keadaan 5 bulan akan datang. Yang kebanyakan terkena sekarang ni, pasal kita tak anticipate, kita tak melihat, tak menjangkakan pun. Tuan-tuan dan puan-puan, PKP daripada yang awal mula-mula pun dulu dah membayangkan yang kita tak nampak apa-apa. Jadi anda kena bersedia terhadap keadaan ini. Kena sedikit kurangkan aset, kurangkan liability. Terutamanya liability. Kerana liability ni akan menarik kita ke bawah. Betul, dalam keadaan kita nak makan, kita juga kena bagi orang lain makan. Dah kalau kita tak ada benda nak makan, macam mana kita nak bagi orang lain makan? Jadi jawapannya, bisnes tu dah mula tak relevan. Bila bisnes tu tak relevan, tuan-tuan jangan pegang terlalu lama sangat dengan bisnes tu. Pergi ke bisnes-bisnes lain. Ini masanya untuk anda sebagai usahawan untuk venture kepada bisnes-bisnes baru yang sebelum ini anda mungkin tak familiar. Tapi percayalah, masa untuk belajar itu ada. Yang kedua, dah sampai masa untuk anda masuk bisnes online. Jual apa pun kat Shopee, tetap laku. Jual apa pun online sekarang ini, tetap orang pergi cari. Pasal kita punya mode pembelian dan juga bisnes dah sangat-sangat berbeza. Even saya sekalipun kalau buat, saya mau kepada betul latihan dan juga consultation training. Yang mana dah tak boleh nak buat secara bersemuka. Saya terpaksa convert keadaan ini melalui online dan juga konsultasi secara online. Tuan-tuan dan puan, walaupun online ni berat bagi setengah-setengah kita yang dah berusia dinosaur macam saya ni, tapi kita tidak ada pilihan lain. Kita terpaksa juga ke depan. Tapi still lah, bagi bisnes yang secara fizikalnya memang kena ada, contohnya bisnes potong rumput, bisnes jaga taska dan segala macam. Itu kalau tak ada budak, tak ada rumput nak potong, macam mana kita nak buat online? Yang itu memang tuan-tuan dah kena ada plan yang memang secara komprehensifnya kena kurangkan kos ataupun tutup dulu perniagaan tersebut untuk kita nak melihat kepada punca pendapatan lain. Silakan Puan Ain. Kita, kalau saya tengok kita dah masuk ke 4.5 ni, cuma mungkin ada sikit lagi yang Cik Samsul boleh highlightkan berkenaan dengan pemotongan per-keso ke KWSP ataupun cukai untuk masa sekarang. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga faham anda bukan saja kena bayar gaji pekerja, anda juga kena bayar caruman PKP lah, KWSP, caruman EPF, semua-semualah, LHDN dan segala macam. Now, macam mana keadaan tu? Dah lah kita tak ada sale, tak ada fund, tak ada dana, nak kena bayar lagi gaji, nak kena bayar lagi caruman-caruman ni semua, dah lah makin kering kan, daripada dulu bukan main montil, makin kurus, mula-mula slim tu dah nampaklah cantik, lepas tu makin kurus lagi pula. Pengambil jadi tinggal tulang. So nak buat macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya majikan ataupun pemilik syarikat, saya sarankan tuan-tuan supaya pergi ke
Pekeso, pergi ke LHDN, pergi ke KWSP, bincang dengan pegawai berkaitan dengan caruman ini. Pegawai-pegawai di agensi kerajaan ini sangat membantu. Mereka akan memberikan idea dan juga cadangan kepada tuan-tuan untuk nak menstruktur semula cara pembayaran. Mungkin ada penangguhan, mungkin akan diberikan serta-serta levy, yang itu bergantung kepada perbincangan anda. Dan sekarang ni tuan-tuan, kerajaan juga ada banyak dari segi dana melalui program-program penjana yang dah mula masuk kepada penjana yang ketiga, yang membantu majikan untuk nak membayar gaji pun ada. Okay? Sekiranya majikan berdaftar, bagaimana majikan boleh mendapat antara RM600 ke RM800 bayar gaji yang disalurkan oleh kerajaan untuk nak membayar gaji kepada staf anda. Tapi anda yang itu anda kena mohon. Ini semua adalah sebahagian daripada bantuan kerajaan dari segi grant, dari segi dana untuk nak membantu majikan dan juga pemilik syarikat yang terkesan sangat-sangat. Jadi jangan buangkan rasa ego itu, just mohon perkara yang ni tadi. Dan yang paling penting tuan-tuan, pergilah bertemu dengan pegawai-pegawai di agensi terlibat, berbincang dengan mereka, dapatkan pandangan dan minta mereka ada idea bagaimana untuk anda nak terus melunaskan caruman-caruman yang mungkin tertunggak, yang mungkin ada banyak lagi yang belum dibayar. Tuan-tuan dan puan, saya faham bukan anda saja, malah di kalangan kita di sini kebanyakannya adalah pemilik syarikat yang dah mula pening, dah tak tahu nak buat apa. Sekiranya perlu anda untuk melihat bisnes anda ni secara berbeza, sila lakukan. Kalau anda tengok dah tak boleh nak pergi lagi, sila tinggalkan. Bunyinya macam dah bertahun-tahun dah nak buat bisnes ni. Fine, sekarang bukan masanya lagi dah untuk yang itu. Sekarang masa untuk kita ke depan, move on dengan benda yang baru. Benda yang lebih cepat mendatangkan keuangan, kerana yang sekarang ni yang banyak mendatangkan income, kalau tuan-tuan tengok dari segi trending, memang secara online, tetapi dia juga melibatkan services yang one off. Contohnya beli ikan itu dah siap potong, dah siap siang, dah siap tinggal nak masak, makan aja. Tak payah nak macam dulu. So those ada services yang you added kepada value terhadap produk yang anda keluarkan. Guys, I think kita kena ada selalu jemaah berkumpul begini untuk nak bertukar idea supaya kita boleh saling membantu dan memberikan kawan-kawan yang lain satu impact terhadap bisnes masing-masing. Silakan Puan. Okey, saya kalau tengok sekejap okey, kalau ikut kita memang dah lebih sikit masa, tapi itulah mungkin ada kata-kata akhir daripada Encik Samsul sendiri untuk usahawan ataupun pemilik syarikat yang sekarang tengah berdepan dengan keadaan yang sangat krisis lah. Saya rasa peranan PUJB juga sangat besar di dalam membantu usahawan, dan saya percaya PUJB juga mempunyai bantuan ataupun grant ataupun mana-mana dana yang anda boleh mohon untuk dapat bantuan ketika sekarang ini. Saya percaya dana itu ada dan anda boleh memohon kepada mereka. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bukan mudah untuk kita harungi PKP yang ketiga ini. Dan kita pun tak tahu sama ada akan ada PKP yang keempat, seterusnya PKP yang ke-89 dan seterusnya ada PKP yang ke-1363. Kita tak tahu. Tapi yang kita tahu PKP itu tetap terus berlangsung. Dan yang kita tahu kita harus hidup untuk kelangsungan hidup itu. Dan tuan-tuan, melihatlah bisnes ini secara perspektif yang lebih besar. Keluar dan mendapatkan pandangan berbeza dan kena melihat kepada trend yang ada sekarang. Okay, jangan masih lagi duduk di kedai masing-masing yang tak laku ataupun yang terpaksa ditutup. Kita kena tengok secara online terutamanya. Bagaimana kita nak memperdagangkan apa yang kita ada ni di alam maya dan bukan lagi di alam setempat ataupun di alam kampung kita yang sekarang ni. Bila PKP dah tutup, satu kampung tu dia nak ke mana-mana. Untuk itu saya rasa sekian saja daripada saya. Terima kasih Puan Ain. Okey, saya pun saya sampai kat sini saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Cik Samsul atas kesudian semua dan juga kepada semua yang ada dekat dalam chat room dan juga ada dekat dalam FB Live kita. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi mendengar, bertanya, dan Cik Samsul juga kerana sudi menjawab soalan-soalan kita. So esok kita ada lagi satu live. Itu kita akan belas berkenaan dengan Maxis Business. So untuk usahawan yang sekarang nak go to live ataupun go to business online, kita boleh tengok untuk sesi esok insyaAllah. Time yang sama, waktu yang sama, saya ucapkan terima kasih kepada Cik Samsul lagi sekali dan terima kasih kepada semua usahawan yang terlibat. Terima kasih. Terima kasih, all the best.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.